Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas live percuma Smart Class di Facebook page kami. Okey, untuk kamu semua yang sudah menyertai kami buat 3 minggu lepas, Smart Class sedang mengadakan kelas percuma di mana kami mengadakan kelas percuma untuk setiap hari dari hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 8.30 malam. Jadi kami telah mengadakan kelas percuma kami sudah 3 minggu. Minggu ini membuatkan minggu ketiga kami mengadakan kelas percuma dan pada hari Khamis merupakan kelas asas tajwid bersama Ustazah Aliza. Kalau kamu semua sudah menyertai kami, selamat kembali. Jika kamu baru saja menyertai kami untuk hari ini, selamat datang dan saya harap kami semua dapat mempelajari ilmu baru tentang tajwid. Okey. Jadi tenaga pengajar kami buat hari ini merupakan Ustazah Aliza. Beliau merupakan seorang ustazah yang sudah mengaji buat 18 tahun sejak tahun 2004. Beliau mengajar asas tajwid dan juga cara untuk mengaji buat pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga buat para dewasa. Okay. So Ustazah Aliza telah mengajar bersama kami buat minggu pertama, kedua dan juga minggu ini. Jika anda terlepas kelas pada minggu pertama dan kelas minggu kedua, anda boleh menonton semula video itu di page Facebook dan juga page YouTube kami. Okey, jadi minggu ini merupakan kelas asas tajwid bahagian ketiga bersama Ustazah Aliza dan saya akan membawa Ustazah Aliza ke skrin. Ustazah Aliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teacher Syifa, apa khabar? Khabar baik. Saya harap Ustazah Aliza juga sihat hari ini. InsyaAllah dengan izin Allah sihat adanya. Okay. So, Teacher Syifa sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Saya juga Alhamdulillah. sudah semangat nak menyertai kelas Ustazah Aliza hari ini. InsyaAllah. Okay. So, Okay. dengan tak membuang masa, saya ambil alih lah ya kelas Baik. ini. Okay, Okay. baik. Kita jumpa selepas kelas Ustazah. Ya, Ustazah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama. Okay. Assalamualaikum, selamat petang, selamat datang kepada semua penonton di live Facebook ini. Maka kita hari ini masuk ke topik ketiga dalam rangkaian pelajaran asas tajwid kita, di mana kita telah belajar pada mulanya iaitu 3 asas rukun tajwid. Iaitu yang pertama, pada minggu pertama kita telah buat makhraj, iaitu pengenalan tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, rasanya cucu anda, anak anda, adinda dan kekanda yang menonton program ni masih ingat. Minggu kedua kita buat sifat-sifat huruf. Jadi apabila kita dah kenal makhraj huruf-huruf hijaiyah sebanyak 28 huruf, kita berkenalan dengan sifat huruf pula. Baik, daripada sifat huruf kita masuk ke tajuk ketiga pada minggu ini, iaitu rukun tajwid yang ketiga, iaitu rukun hukum. Okay. Rukun hukum agak lebar dan a little bit of banyak yang terperinci, ya. Tapi kita tak akan buat terperinci buat masa ni, kita akan buat rangkanya dulu. Jadi para penonton, para student, para peminat bahagian tajwid ni taklah merasa begitu tertekan sebab sekali pandang rukun tajwid tu padat. Okay. So hari ini saya tak maaf, Umi tak akan ulang pelajaran pertama maupun pelajaran kedua, tapi seperti Teacher Syifa kata tadi, kita boleh menonton rakaman yang sedia ada. Baik, pada minggu ini kita berkenalan dengan hukum-hukum tajwid. Sebelum kita berkenalan dengan hukum-hukum tajwid, kita kena tahu dulu peringkat baris. Ya, baris-baris yang membawa bunyi kepada setiap huruf yang disebut. Okay, sekarang kita berpindah kepada whiteboard kita lah, insyaAllah. Okay. Baik. Sebelum kita mula, Umi betulkan dulu whiteboard Umi sekejap, insyaAllah.
Okey. Di sini kita tengok ada yang pertama sekali kita nak tahu ialah baris. Okey. Baris ada juga dikenali sebagai harakat. Okey. Harakat. Tapi nanti dalam harakat kita akan belajar pada hukum yang lebih besar. Ia merangkumi makna panjangnya bacaan, bunyi bacaan. Ya. Tapi kalau dalam bentuk baris harakat menyerupai untuk 3 saja. Okay. Contohnya kita ada semua insya-Allah murid-murid semua semua penonton sedia maklum ya dalam pengajian tajwid kita ataupun pembelajaran Quran kita akan bertemu dengan baris yang menghasilkan bunyi ya. Okey, seperti kita ada baris atas, baris bawah, baris hadapan. Ini adalah dalam percakapan bahasa Melayu kita. Ya, apabila dalam percakapan bahasa tajwid ataupun bahasa Arab diberi nama Fatahah. Fatahah iaitu baris atas. Ini diberi nama kasrah. Kasrah iaitu baris bawah. Ini diberi nama dhammah. Baris hadapan ataupun depan. Baris-baris menghasilkan bunyi seperti kita belajar dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Iaitu kalau bahasa Melayu diberi nama vokal. Kalau bahasa Inggeris diberi nama vowels. Iaitu hurufnya adalah A, E, I, O, U. Tetapi dalam kita punya pengajian tajwid, baris-baris ini hanya membawa 3 bunyi. A, I, U. Ya. Kalau O hanya terdapat pada bunyi huruf. Ini di awalan kita belajar dulu. Seperti huruf Ra. Ada O dalam dia. Sod, So, Dot, Do, ya. To, Zo, Qaf. Dia ada bunyi O dalam ni. Ya, ada bunyi O. U akan datang pada U. A daripada A. I daripada E. Ini tak ada. So dalam ini tak ada. Dia adalah ni. Okay, seperti kita kata ba berkawan dengan waw. Berbaris depan. Okay, ataupun sebelum kita pergi jauh sikit, kita ambil baris saja dulu. Iaitu ba di atas ba. Ba. Kalau dia beri baris bawah, B. Kalau dia beri baris depan, Bu. Ba, Bi, Bu. Okey. Yang kedua, kita berkenalan dengan baris 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan. Dalam bahasa Arab, dia beri nama Fatah Tain. Tain merupakan maksud 2. Ya. So, Fatah Tain 2 baris atas, Kasrah Tain 2 baris bawah, Dhammatain 2 baris depan. Okey. Kita boleh guna penggunaan bahasa tajwid Arab ataupun penggunaan baris bahasa Melayu, ya, di mana kita lebih selesa itu kita guna, tapi kita tahu kedua-duanya. Baik. Masa dia berbaris 2, maka wujudlah dalam ejaan dia begini. Ba kawan dengan nun menghasilkan bunyi ba, bi, e, ba, nun, n, u, n, nun, banun. Salah, sebab nun ni sudah diberi tanda begini. Sebila tanda begini makna nun tu dah dimatikan. Kita belum sampai lagi tapi saya dulukan sikit kat sini. Dimatikan. Sebila dimatikan, kita harus menghilangkan baris yang berlebihan. Bukan baris, ejaan yang berlebihan.
kita keluarkan. So dia akan berbunyi ban. Begini bunyi ban. Tapi di dalam penulisan dia akan begini. Ban, tetapi anak anda, cucu anda, adinda, kakak anda semua kena perasan dia ada alif kat sini. Ini kita akan kupas dalam peringkat bila kita sampai ke hukum ini. Ya, so ban, kalau baris bawah memang tak ada apa-apa, hanya baris bawah. Kalau baris depan, hanya baris depan. Okey, bunyinya ban, bin, bun. Bukan ban ben, ya. Ban, B-A-N, ban, B-I-N, bin, B-U-N, bun. Ini saja bunyi yang kita ada. Ba, bi, bu, ban, bin, bun. Ta, ti, tu, tan, tin, tun. Sa, si, su, san, sin, sud. Dan seterusnya. Baik. Tanda untuk ketiga yang kita berkenalan ialah tanda kita dulukan dengan tanda mati, senang. Ya, tanda mati sebab dia ada banyak nama sebenarnya. Tanda begini. Ni. Tanda ni lah. Tanda ni berdalam bahasa Melayu kita panggil tanda mati ataupun bahasa tajwid sukun ataupun sakinah. Okey, kalau kata sakinah bukan nama orang ke? Sakinah bermaksud ketenangan apabila digunakan sebagai nama, ya. Tapi kalau dalam tajuk bab kita itu baris, dia beri nama sakinah tu makna rupanya begini. So bila huruf tu dimatikan, contoh macam tadi Umi dah tulis ni ban, katalah bunyinya kita ambil hamzah, kotak, baris atas, bunyinya A. Ta dimatikan, bunyinya TA, kita kena matikan dia, kita padam A. So bunyinya at. Ini semua ni bunyinya at. Bukan at. Okey. Contoh satu lagi kita ambil huruf ba kawan dengan sa. Ataupun ya. Okey. Ya kawan dengan sa. Okey. Mari kita tulis. Ya baris atas, sa mati. Mari kita eja. Ejaannya Y-A ya. Ini sa, T-H-A. Yasa. Okey, sekarang kita akan matikan yasa. Maka kita dapat yas. Ingat, ini maharajnya kat mana? Sa. Ya, siapa yang ada nota tu kita ingat. Dia berada antara kita punya bibir atas, kita punya bibir bawah, kan? Kita punya gigi sini, dan apa yang kita jelir keluar? Ya, betul. Kita lidah keluar jelir dah. Sini. Yas. Yas. Ya. Okey. Sorry, terpadam. Okey. Okey. So kita perlu ketik yas. Sebab ini huruf sa. Ya ni di mana? Kalau kita ingat kita memang haraj huruf. Betul. Ya kat sini. So bila kita kata ya, lidah kita pergi macam ni. Di situ. Yas. Terus lidah kita keluar kat luar, gigi kita mengepit dia. Yas. Sambil kita belajar, mengeja, sambil tu kita ingat balik. Mana maharaj, apa sifat. Ya ni sifatnya istifal, lembut. Ya. Sa ni sifatnya hams. Jadi berangin. Yas.
Okey, itu kita kena ingat sebab itu baru menjadi rangka hukum. Sebab rukun hukum ni bergabung dengan sifat, bergabung dia menjadi the structure, the skeleton of the Quran, rangka Quran dengan dia punya urat-urat dengan sendi dia yang menghasilkan bacaan-bacaan yang sangat perfect. Okey. So ini adalah yang pertama baris pertama, yang kedua baris juga tapi berbaris dua, yang ketiga tanda sukun ya ataupun mati maupun diberi nama sakinah. Kita boleh tengok dia dalam buku rujukan anak-anak sekolah rendah sudah ada. Ya, okey. Sekarang kita bagi ke bahagian keempat. Okey. Umi akan padam kat sini. Kita buat bahagian keempat. Ya. Okey. So far boleh ya. Kalau sekiranya ada sesiapa yang soalan nak chat, sila tanya. Manalah tahu kan tak berapa confident, tak berapa jelas. Mungkin penerangan Umi ni cepat ke keliru sikit ke, tak apa. Boleh tanya. Silakan. Baik. Sekarang kita bagi ke bahagian keempat iaitu tanda seperti W kecil. Macam tu. Okay, tanda ni diberi nama, tanda ni pun ada nama juga. Ada 4 nama. Nama banyak ni. Okay. Satu, namanya diberi nama Sabdu. Ya. Generasi Umi dulu selalu sebut Sabdu. Dan diberi nama seperti dalam buku sekolah-sekolah rendah, Tasdik ataupun Syiddah. Bukan ke Syiddah bunyi seperti sifat huruf? Betul, Syiddah dan sifat huruf maksud kuat. Di sini pun ada kuat juga. Macam mana kita tengok nanti. Ataupun Syaddah. Syaddah kadang-kadang kita jumpa dalam buku dia tulis Musyaddah. M-U. Musyaddah. Okey. Sabdu, Tasdik, Syiddah ataupun Syaddah. Okey. Sebelum kita panjang cerita, kita nak tengok bila kita belajar, mungkin anak-anak sesiapa dalam kelas malam ni belajar dengan guru lain, dia kata tasdik ni ada 2 baris asing. 2 baris asing macam mana tu? Okey. Dalam tasdik sebenarnya begini rupanya. Tasdik tu begini, dia ada 1 2. 1 baris mati, 1 baris barislah, tak kira lah atas bawah depan, tak kira, janji baris ya. Okey. So katalah huruf yang bertasdik ni huruf ta ya. Huruf bertasdik ni huruf ta. Ta. Okey. So kita ambil ayatnya, kita always start with simple example ya. Satu contoh yang paling senang untuk kita faham iaitu hamzah berbaris atas, ta ditasdikkan. Okey, bunyinya A, T. At, ta baris depan, at, ta. Kalau ta baris bawah, at, ti. Kalau ta baris depan, at, tu. Okey, so dia bunyinya, tengok, dia ada 2. 2. So, 1 dimatikan, 1 diberi baris. So, kalau kita tulis balik semula ni, tasdid ni dia akan macam ni. Hamzah ataupun hamzah qata' baris atas, ta mati. Kemudian ta baris atas. Atta, sama bunyi dia. Ini kita jangan tulis kat sini tau, kita kena tulis macam ni baru kita faham. Ya, sebab tulisan Jawi, tulisan Iqra' dari kanan ke kiri, tulisan ABC dari kiri ke kanan. So atta. Okey. Apa yang kita perlu buat bila kita jumpa tasdid? Siapa-siapa di antara para pendengar yang tahu? Ya, betul. Kita kena tekankan bunyinya sebab dia syiddah, kita kuatkan bunyi dia atau kita enjut. Sebab tu tadi bunyikan atta. Contoh yang paling senang kita nak ingat ialah Fatihah. Iyyaka na'budu wa tekanan pada tasdid. Kita tak boleh kata iyyaka na'budu wa itu dah baris saja. Ya, dia macam bunyi saja, dia kena tekan. Sebab tu dalam Quran setengah tu dia kata diberatkan. Bukan macam bukan macam tu. Itu bukan beratkan, ya. Dia
Iyyaka na'budu wa jadi dia lenggok dia. Baik. Sekarang Umi akan sentuh sikit pada tasydid sebab dah memang dalam hukum. Dalam pelajaran maharaj huruf, sifat-sifat huruf ada 28. Kan? You see, kita repeat. Kejap-kejap kita repeat. Sebab tu pengajian tajwid ni kita boleh ingat. Sebab kejap lagi kita ulang balik. Kejap lagi kita sebut balik. Okay. So 28 huruf. Ya. Semua huruf bila dia bertasydid, semuanya lanjut. Okay, ambil daripada hamzah. Okay. A, a, hamzah di atas al. A, hamzah mati. Sorry, hamzah tasydid. A. Kan? Dia punya apa tu? Tasydid dia. Okay. A, ba. Ab, ba, ta. At, ta, sa. Asa, jim. At, ja, dal. Sorry. Ha, ha, kho, kho dan seterusnya. Tetapi bila kita jumpa huruf nun, dan mim bertasydid, macam mana kita nak baca? Ya, kita kena dengungkan dia. Ingat tak dulu Umi dah cakap awal-awal, siapa bisa tengok kita punya recording ataupun tengok YouTube, kita akan sebut gunnah. Dengung. Siapa ingat? Ni kaji balik ni. Ya, di Haisyum kan, dekat sini Haisyum. Mahraj nombor 2 Haisyum. Iaitu anna, annu, anni. Bila kita sebut an, kita punya lidah, ni lidah kita kan? Lidah kita ujung ni huruf nun. Kan? Nun tu disabdu dia madam nun kan ada mati kan? Okay, nun, lidah kita ni cucuk le langit. An, tengok mulut Nani tu buka. Mulut Umi. An, lidah itu cucuk ke atas. Dan kita bawa dengung. Ya, bila kita jumpa mim, kita sebut okey. Tengok betul-betul muka Umi. Bila Umi sebut perasan apa-apa tak? An, okey, bila an, nampak lidah cucuk le langit. Okey, nampaklah lidah tu nongkat kan? Tapi bila sebut hidung Umi terbuka. Kenapa? Sebab udara nak keluar. Sendiri. Dia buka sendiri. Umi tak buat apa-apa pun. Dia sendiri buka sebab pressure of the udara nak keluar. Amma. Anna. Okey, 2 tu saja huruf yang berada dalam maharaj Haisyum. Maknanya kita belajar hukum tapi pergi dekat maharaj. Kita belajar hukum tapi pergi dekat sifat. Sifat huruf nun apa bila dia ada sabdu, dia jadi gunnah. Apa maksud gunnah? Dengung. Apa sifat min bila dia ada sabdu, dia tasydid gunnah. Iaitu dengung. Kat mana dengung dia berada? Di maharaj Haisyum. Sebab tu dia connected. Jadi bila kita faham apa kita baca, Masya Allah sedapnya bacaan. Sebab kita tahu huruf ni lembut. Huruf ni keras sikit. Huruf ni datang kat hidung. Huruf ni datang kat bibir. Huruf ni ada dengung. Huruf ni tak ada dengung. Jadi bila kita baca tu, perfect lah bacaan kita. Tak ada macam baca ikut suka kan. Baca ikut suka tu bukan tak tahu baca. Tak pandai lagi. Kalau boleh baca Quran tu, tahulah. Tapi tak berapa pandai lagi. Bila dah belajar, of course kita akan jadi pandai. Dan bila kita tahu mengaji esok, orang tanya, pandai ke ngaji? Selepas kita belajar nanti, jawapan kita, saya bolehlah baca, tapi saya tahu mengaji. Oi, apa punya soal jawapan macam tu? Kita memang boleh baca, tapi kita tahu mengaji sebab kita tahu rukun tajwid kita. Kawan tanya, mim tu kat mana maharaj mim dekat bibir. Ma, mi, mu. Oh, sifat mim tu macam mana Mim
ada sifat istighfar, lembut, ada sifat infitah, terbuka, ada sifat apa lagi? Tawasud, sederhana, dia ada sifat gunnah, jadi kita ingat. So bila kita baca, kita betul kan? Alright. So ini bahagian sabdu. Okay. So sabdu ni bila kita baca, kita kena enjut. So daripada 28 huruf yang kita kenali, ya, semua huruf kita enjut. Kecuali nun dengan mim di mana kita kena dengungkan dia. Mesti. Kalau kita cakap 100% by default kena dengung. Bahasa Inggeris kalau kita tengok buku-buku tajwid Inggeris dia kata echo. Kita kalau echo tu macam gema kan? Macam tu lah. Digema. Dia bergema kan? Bukan echo macam kita laung dekat gaung-gaung tu. Alo, 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 alo. Itu bukan. Dia gema tu dia macam bunyi je. Umi ada ajar dulu kalau kita nak bunyikan dengung, kita ambil bunyi asas dia. Contohnya kita bunyi asas dia an ataupun man. Mim berkawan dengan nun, disabdukan, nun di bawah, nun di depan nu. Okey. Man, nu. Okey. Kalau kita tulis dalam buku, kita tulis macam ni. Man, nu. So kita pun baca man, nu. Lepas tu orang dengar kata, salah lah. Mana boleh man, nu? Ni kan ada tak sabdu, ada tasydid. Ni kan dengung. So kita kena add in another n. So bunyinya man, nu. Man. How do we get this man? Kita tarik. Man, nu, nu. Wow kat sini kan? Nun wow. Nu. Man, nu. Okay. Ya. So ini adalah basic. Basic. Ya. Kita tak pandai baris semua ni, kita payah nak mengaji. Ini sebab kalau kita tak pandai ni nanti, macam mana kita nak masuk rangka hukum? Baik, untuk rangka hukum yang mendatang, Umi akan tunjuk rangka-rangka dan pecahan-pecahannya. This is basic. Okay. So nanti bila kita bersambung kelas, insyaAllah kita akan pecah one by one. Okay. Baik, Umi padam dulu page ni. Okay. Kita tengok sini, rukun tajwid hukum ada 5. Okay, tadi tu baris-baris tu is part of the hukum. We need to know that before we go and do the hukum. Alright? Okay. Kalau hukum dia kata nun mati jumpa fa. Nun mati jumpa fa tu macam mana? So kita tahu tadi nun mati tu rupanya bagaimana. Okay. Contoh pertama kita tulis sini hukum-hukum. Okay. Okay. Hukum tajwid. Banyaklah kena belajar ya Umi. By right of course lah banyak. Tapi bila kita suka, tak kisah banyak mana pun sebab kita seronok kan. Nanti bila anak anda, cucu anda semua pandai ngaji, memang seronok. Terhibur sendiri hati. Dan kita seronok sebab Allah pilih kita untuk belajar mengaji. Imagine kalau kawan-kawan kita mengaji, kita tak pandai kan segan kan. Tak nak tu kita belajar. Okay, biar kita belajar, pahala pun dapat, Allah tenteramkan kita, ya, kita mengaji tu Allah bagi banyak rahmat pada kita. Siapa tak nak? Kan? Okey. Baik, kita ada pertama iaitu mat. Okey. Mat ni MAD. Bukan mat as in gila, ya. Mat. Mat datang pada perkataan maddah. Ya, dalam plural term mudud. Okey, plural maknanya banyak. Okey, mad ni maksudnya bunyi bacaan yang panjang. Bunyi bacaan panjang. Okey. Contoh yang paling senang. Ya, panjang. Contoh kita kata bismillah panjang. Bismillahirrahmanirrahim panjang. 2 kali kita sebut panjang. Nirrahim 3 kali panjang. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin 2-3 kali panjang. Itu mat dah tu. Tapi mat ni banyak. Mat ada berapa?
Mat ada 19 jenis. Allah, banyaknya nak ingat. Tak apa, bukan nak ingat semua malam ni. Kita tulis dulu. Ya. Sebab mat ni dia ada pada harakat pula. Tadi Umi sebut harakat kan? Siapa ingat? Iaitu baris kan? Okey, harakat dalam mat berbeza bunyi. Dia bermaksud kadar, tempoh, panjang, panjang, bunyi, ikut, panjangnya explainnya, gerak, jari. Mak, panjangnya Umi. Macam mana nak ingat ni? Tak apa. Mat ada 19 jenis. Dalam mat ni kita ada harakat. Sebab bila ada mat je mesti ada harakat. Apa harakat? Bukan rakaat Rakaat itu untuk solat. Harakat. Harakat tu maksud kadar, tempoh panjangnya bunyi ikut gerak jari. Okey, tengok tangan ni. Kita ada 2 tangan. Satu tangan kita bolakan. Ataupun tangan ni kita tampar. Macam tampar. Tampar. Kan? Budak ni macam tu. Kan kalau kita nakal-nakal mak kita tu, budak ni, dia nak tampar tapi dia tak tampar. Yang kedua kita bulatkan. So kita ada 2. Kita boleh guna tangan ni, kita boleh guna pun bulat. So bila kita kira harakat, contohnya kita kata ma, 2 harakat. Ma, 2 harakat. Maliki yaw. Yaw pun 2. Yaw. 2 harakat. Kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. Ma, kita buka. Ini kita tutup. Kan? Ini tampar kan? Ma, 5 harakat. Ni kita buka. Ma. Dua-dua boleh guna. Okay. So kalau kita kata, baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu panjang kan? Berapa harakat? Kita kira lah. Alamin. 6 lah. 6 harakat. Okay. Kalau kita kata, Maliki yaw. 2 harakat. Jadi harakat ni ikut. Bagi yang baru-baru nak belajar, kita guna ni. Senang. Kita tak rasa terpanjang, terpendek. Kita rasa senang. Tapi bila kita dah mahir, kita guna telinga untuk dengar. Panjang lah. Adik baca panjang lah, Dik. Pendek sikit, Dik. Adik kita pun baca pendek sikit. Okey, betul. Adik kita dengar. Ya, bila kita mula-mula belajar, kita guna tangan. Ini adalah kaedah yang Allah bagi guna tangan kita ni. Besok kat akhirat esok jangan tangan kita jawab. Ya Tuhan, masa kat dunia saya belajar tajwid saya guna tangan. Okey, dia saksi kita esok. Baik, kemudian yang kedua kita ada pecahan-pecahan hukum. Baik, dalam mat ni, ini ada sikit kita patah balik kepada maharaj huruf. Okey, siapa ada tulis nota? Tengok. Maharaj huruf dalam jauf. Maharaj nombor 1. Nota siapa ada kat meja tu? Tengok. Apa huruf yang dalam jauf? Ya, betul. Huruf awi. A, alif, waw, W, ya, I. Sebab kita ambil bunyi E kan? Okay. Ni adalah huruf. Very good. Pandai. Huruf mat. Huruf mat ada 3 saja. Tapi dalam 19 mat ni, kita tengoklah macam mana kegunaan dia. 3 huruf tapi boleh pakai untuk 19 type. Of course. Kita tengoklah nanti. Baik. Kemudian tengok. Tadi kita belajar huruf nun dengan mim bertasydid. Kita pergi ke Aisyum. Sekarang kita belajar huruf mat. Pergi kat jauf. Nampak tak? Dia berkait kan? Sebab tu kalau kita belajar tajwid seronok sangat. Kita punya ingatan fresh. Okey. Baik. Nombor 2, kita pergi pada hukum nun mati atau tanwin. Semua perkataan kita dah dengar tadi kan? Okey.
Okey, nun mati atau tanwin. Maksudnya kalau kita tengok dia tulis dalam buku-buku kitab kita beli tu, kitab buku tajwid tu, itu dia macam ni. Nun mati atau tanwin. Ginilah rupanya. Dia akan bertemu dengan 4 kumpulan. Okey, Umi bagi nama dulu, tak nak confuse. Biar kita belajar macam ni dulu. Esok kalau kita ada kelas tambahan, kita bukalah. Hari ni kita belajar mat. Mat saja. Minggu depan kita belajar nun mati saja. Jadi walaupun kita ada the whole complete structure, kita do group by group. Okey. Nun mati atau tanwin. Ya, nun mati ini mesti patah balik kepada 28 huruf tadi. Okey, Umi akan tulis. Tak payah Umi tak cerita panjang, Umi tulis rangka dulu. Okey, nun mati atau tanwin berjumpa pertama dia bagi nama, kita tulis warna lain lah. Nama dia izhar. Okey. Halki. Izharki dia ambil 6 huruf saja. 28 tolak 6 tinggal berapa? Ya, 22. Okey. Kemudian kita bagi pada idgham. Idgham. Idgham pun ambil 6 huruf juga. Tengok tak? Huruf tu 28. Tapi Allah bagi pergi sana, Allah bagi dia pergi sini, Allah bagi dia pergi kat sifat, Allah bagi pergi kat makhraj, Allah bagi dekat hukum. See? How beautiful the tajwid is when we learn. Dia ambil 6. 22 tolak 6 berapa tinggal? 22 tolak 6 tinggal 16. Betul. Dia ambil oleh ikhfa. Kalau matematik Umi salah, tolong betulkan ya. Umi kadang-kadang sebut salah juga ni. Matematik ikhfa. Ikhfa ambil 15. Banyaknya ikhfa ambil. 6 dengan 6, 12. 12 dengan 15, 27. Teng, teng, teng. Baki satu je. Iaitu iqlab. I-Q-L-A-B. Iqlab. Okay. So this is the structure of nun mati bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ni lah. Okay. Mari kita tambah huruf supaya kita tak ketinggalan. Okay. Mari kita keluarkan di kita punya 26 huruf. 28 huruf. Izhar halki. Halki ni maksud ni halkum. Balik ke kita punya mahraj. Huruf-huruf dalam halkum. Siapa dia catatlah nota. Ya, betul. Hurufnya hamzah, ha, ha, ain, kho, ghin. Pandai dah, sekejap dah ingat semua kan. Kenapa boleh ingat? Minat. Nak ngaji jadi mengaji yang pandai yang kan. Suka mak ayah kalau anak-anak diingat kan. Esok mak ayah kata, seronoknya anak aku pandai ngaji. Kan seronok. Kita pun suka sangat. Okay. Idgham. Idgham pun ada 6. Tapi idgham ni tak duduk. Dia ada kat sini, ada kat lidah, ada kat langit, ada kat gigi. Kan mahraj kita banyak kan. Syafatain, halkum, lisan. Halkum dah ambil dah. Okey, so tinggal syafatain dengan lisan. Okey, idgham ada 6. Dia ada ya, waw, mim, nun, lam, ro. Okey. 6 betul. Tinggal 15. Mari kita buat ni dululah. Ni satu huruf je. Sian dia huruf ba. Satu je. Dia sedih. Ba seorang. Don't worry. Dia ada hukum dia. Kan? Okey. Sekarang kita nak cari 15. Macam mana nak ingat Yomi 15? Senang sahaja. Jom kita baca kita punya huruf hijaiyah. Jom. Hamzah ataupun alif ataupun a. Ba. Ta mana ta? So ta tak ada. Tak ada tulis sinilah jawabnya. Ta. Panjang kan di 15 kan? Okay. Ta.
alif ataupun a. Ba, ta, sa. Jim, ha, kho, dal. Zal, ro, zai. Sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf. Jom, mari kita bilang. Betul tak 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeay! Ingat semua. That's why kita kena ingat huruf hijaiyah. Jangan ingat a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. No. Itu berbaris. Kita ingat huruf. Hamzah ataupun alif. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ya. Tara, 28 huruf. Kan? So, inilah kita kena tahu. Jadi, bila kita ada huruf nanti, kita jumpa macam mana nak guna huruf-huruf ni. Tak apa. Later. Kita nak pergi ke hukum yang ketiga pula. Okay? Kita tukar kita punya whiteboard kepada Newman. Nombor 3. Okay, nombor 3 ialah ada 5 kan? Mat, nun mati. Yang ketiga ialah mim mati. Sahaja. Ya, tak ada tanwin. Dia ada mim mati macam ni aja. Mim mati. Sahaja. Dia pun ada grup. 3. Tadi ada 4, dia nak 3. Okey, mari kita bagi nama kat dia. Pertama, namanya Izhar. Nama sama. Nanti kita tahulah kenapa nama sama kan. Syafawi. Siapa dapat tangkap? Syafawi datang daripada mana? Cepat, tengok nota maharat syuruf. Cepat. Yes. Syafatain. Tadi pada perkataan syafatain sebab mim duduk di mana? Mana maharat mim? Ya betul, di bibir. Bibir maksudnya syafatain, 2 bibir. 2 bibir. So, izhar syafawi. Okey, apakah hurufnya? Sekejap lagi. Kedua, nama yang sama juga. Idgham. Miss lain. Sorry, nama dia panjang sikit lah tapi tak apa. Nanti kita kenal kenapa nama panjang sangat. Okey. Yang ketiga, Ihfa. Samalah nama tadi. Ihfa Syafawi juga. Okey. Jom kita bagi huruf. Berapa huruf tadi? Betul. 28. Sorry. 28. Jom kita berbagikan. Kenapalah Umi punya whiteboard ni menari-nari. Okey. Mari kita bagi dia punya huruf. 1, 2, 3. Huruf ada 28. Kita bagi yang kecil dulu nak. Okey. Kita bagi Ihfa Syafawi jumpa berapa huruf? 1. 1 je. Idgham mislain, sorry. Nama panjang ni. Mesti huruf banyak kan? Itulah. 1 saja. 28 tolak 1, 27. 27 tolak 1 lagi tinggal 20. Syafawi ni izhar ambil 27. Yes. 27 pula. 26 huruf. Nak tulis tak? Tak payah. Kita ingat ni je lah.
Izhar syafawi ambil 26 huruf. Idgham misnain 1. Ikhfa syafawi 1. So kira balik semula 28. Tak macam nun mati tadi kan. Nun mati tadi tu ada 6 huruf, ada 6 huruf, ada 15 huruf, ada 1 huruf. Ini tak. Dia kira macam ni saja. Itu hukum mim mati. Nak pergi jauh lagi ke? Tak apa. Setakat ni dulu. Okey. Kemudian kita ada lagi 2. InsyaAllah Umi squeeze in sikit. Ya. Yang keempat kita beri nama hukum idgham. Nampak ni ada idgham kan? Okey. Di sini ada idgham juga. Khusus untuk idgham saja. Okey. Idgham ni memang kita tak cerita idgham tu makna apa, izhar tu makna apa. Kita simpanlah untuk esok-esok. Esok kita tu, minggu depan kita kata, nak jumpalah nak Umi lagi nak tahu pula siapa idgham ni. Okey. Idgham dia ada 4. Dia pun ada 4 juga. Okey. Tapi selalunya dalam pengajian tajwid asas dia bagi 3, ya. So Umi bagi 3 jugalah. Nanti buku kita nak guna untuk smart class kita, dia ada SAS 3 je, ya. Okey. Dia ada idgham. Nama susah sikitlah tapi tak apa. Catat dulu. Musa. Ni sa ni THA lidah keluar. Musa. Okey. Musama si lain. Mutaja ni sain. Macam nama sain-sain. Mutaqoribain. Okey. Dia pun ada pembagian huruf, ya, ada pembagian huruf. Tapi kita kena tulis contoh dah sebab dia tak macam ni tersusun. Okey. Musamasilain adalah pertemuan huruf yang sama. Contohnya huruf ba dengan ba. Contoh. Mutajanisain dia ada pertemuan 9 huruf. Huruf dekat gigi. Kan? 3 antara 2 ni 3, 9 lah. Mutaqoribain huruf-huruf yang macam berdekatan. Dekat lidah kita ada huruf ro, lam ataupun qaf, kaf. Ini kita kena pandu pada mahraj. So ni memang satu pelajaran yang kita kena pay attention. Listen. Tengok, perhatikan. Ini memang dia a little bit ada, nak kata susah tak sangat, nak kata senang pun tak sangat, ya. Tapi kita boleh buat. Jangan risau, boleh buat. Baik. Yang kelima, okey, qalqalah. Qalqalah maksudnya lantun. Spelling salah, sorry. Okey, lantun. Tahu kan lantun? Kita ambil bola, kita baling kat dinding, toing, datang balik. Kan? Ambil bola, baling dekat lantai, toing, datang balik. Itu dia, tup, tup, datang balik. Contoh yang paling senang untuk kita qalqalah, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Okey. Qul huwallahu ahad. Dia datang balik suara. Allahu somad. Dia datang balik. Jangan baca Allahu somad. Qul huwallahu ahad. Tak boleh, salah. Okey. Qalqalah dia ada, kita sebut 5 huruf dulu sebab kita nak bagi dia 5 huruf. Okey. Hurufnya adalah qaf, ta, ba, jim, dal. Okey. Kalau dalam buku tajwid dia eja begini. Ud, bu, jadin. Ramai di antara kita payah nak ingat. Susahlah Umi nak ingat kut bu jadin. Jadi masa Umi belajar dulu kat universiti pun ustaz dia kata buat macam ni. Umi rasa ramai anak-anak kat sini tahu.
Ba, ju, da, ko, to. Nak bagi ingat. Ba, ju, da, ko, to. Ni titik bulat ni untuk makna bunyi dia tebal. To, bukan tu. Baju dah ko tu. Bukan. Baju dah ko to. Sebab tu Umi letak ni bulat ni. Makna bunyi dia tebal. To. Okay. So, dia akan dibagi kepada 1, 2, 3. Q tu kol-kolah lah. Okay. Q, su, kuro. Q, ku, bro. Q, akbar. Itu dia. Tereng. Okay, ini adalah rangka hukum tajwid kita untuk minggu ini. Umi tak perincikan sebab kita akan guna satu hukum, satu kelas. Baru kita boleh betul-betul faham apa yang kita belajar dan apa yang kita nak tahu. Kalau hari ni cerita ni, satu orang pun takkan ingat. Nama pun tak ingat. Kan? Jadi tadi kita refresh sekejap. Ya. Oops. Refresh sekejap. Kita punya RT. Rukun tajwid. Ya, rukun tajwid kita bagi pada M, maharaj, S, sifat, last sekali H, hukum. Maharaj ada huruf, 28 huruf, dibagi pada 5 maharaj. Jauf, Haisyum, Syafatain, rongga mulut kan? Rongga mulut dan lisan. Okey. Sifat dia terbagi pada 2. Sifat berlawanan, sifat tunggal. Hukum dia bagi kepada baris. Baris dia bagi kepada mat, nun mati, mim mati. Sekejap. Kan tak cukup tempat pula. Turun bawah lagi. Siapa? Idgham. Dan last sekali, qalqalah. Sebiji macam sains. Kan? Sebab tu mereka kata belajar tajwid ni macam sains pun ada, macam matematik pun ada. Jadi sebab tu bila kita belajar, kita jadi pandai. Kita gunakan otak kita untuk betul-betul fikir. Tapi perlukah kita hafal? Tak perlu. Kita hanya ingat dalam bentuk ulang kaji, ulang kaji, ulang kaji, ulang kaji. Okay. So kat sini kita berhenti dulu untuk minggu ni. Umi berdoa dan berharap kelas ni tidaklah memboringkan sebab banyak sikit tulis. Dan banyak nama kan, macam-macam nak kena ingat. So harap-harap taklah boring. Tapi bila kita belajar esok, kita akan buat ni dulu. Kemudian kita ambil situ sikit, sini sikit, sini sikit. Jawapannya, tereng. Kita ambil nun mati. Situ sikit, sini sikit, sini sikit. Jawapannya, tereng. Dan seterusnya. Okay. InsyaAllah. Okey, terima kasih pada semua yang sudi masuk kelas untuk dengar dan ambil nota, especially ambil nota lah ya. Harap-harap memang tak apa kalau tak sebab ambil nota, tak apa. Sebab Smart Class akan adakan dia punya recording. Umi harap penerangan ni jelas ya. Kalau tak jelas, buat soalan. Boleh soal pada kelas mendatang. Ya. Kalau tak ada soalan, Umi rasa semua orang faham kan? Baik ada soalan lah. Ya? Okey, terima kasih banyak-banyak. Boleh jumpa balik dengan teacher Syifa lah. Ya? Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah sekali lagi. Waalaikumsalam. Okey. Belajar dengan bila saya join kelas Ustazah, saya ingat balik apa yang saya belajar dekat Hmm. kelas tajwid dahulu Hmm. dan lebih rasa seperti macam bila semuanya berkaitan dengan hurufnya, ada 28 huruf, tapi bila kita faham sifat-sifat huruf dan juga dia punya baris semua tu, insya-Allah lepas ni bacaan saya akan lebih sempurna. Betul. Sebab memang itu yang sepatutnya. Kita tak boleh kata saya nak belajar ngaji tapi tak nak tajwid lah, nak ngaji je. Susahlah kita nak explain kan, sebab ada segolongan yang nak mengaji tapi tak nak belajar tajwid. Sebab tu Umi memang khususkan pengajian tajwid. Biarlah orang kata boring lah, susah lah nak ingat. Tapi bila dia dah menghayati, dia dah belajar, dia dah tengok the effect of understanding. Ya, macam teacher Syifat kata tadi, dah kenal huruf, kenal baris, hukum dia gini, baca dia gini, kenapa kena baca dengung, kenapa kena baca panjang, semua. Rasa macam, oh best lah ngaji sebab kita tahu. Kan? Dan on top of that, kalau ada orang datang kat kita, dia kata, teacher Syifat, jadi macam nak baca ayat ni, kita baca, kita pun tahu baca. Kita pula boleh explain kat dia. Ni baca panjang sebab mat. Ni baca ni huruf ni dekat mana? Huruf short ni kat mana? Oh, short ni dekat gigi bawah. Bunyi sifat angsa. Sofir. Jadi all the ilmu yang kita belajar, Allah bagi kita share balik dengan orang lain. Sebab tu kita kena belajar tajwid. Kalau orang kata, ngaji Quran tak? Ngaji. Tapi bila orang tanya tajwid, malulah pula nak cakap. Kan? Maknanya it's not completed. You have to complete. Kenapa kita nak belajar bahasa Inggeris semua kena baca dengan pandai? Kan? Nak tahu past participle, nak tahu whatever lah the grammar terms kan. Padahal cakap je kan. Tapi kalau kita pandai cakap, orang cakap, oh pandainya di bahasa Inggeris, best kan. Tahu je nak guna macam I did, I do, whatever the terms you use kan. Kenapa kita kena ignore tajwid? Betul. Sedangkan tajwid adalah bahasa Quran tu bahasa syurga. Kita nak something yang kita bawa balik kepada Allah esok. Allah bagi kita bawa balik kat dia kan. So hopefully this class, this class is a little bit of interpreted kan, macam banyak sangatlah terms, tapi as I said earlier, kita akan, if there's more classes to come, we will break up those 5 groups into individual classes. So the student will get back from Maharaj, Sifat, into hukum, and then we come up with the reading. Itulah insyaAllah lah, hopefully. Juga bila baca tu, bila kita dapat tahu, kita kena baca macam ni sebab sifat dia begini, kita rasa lebih macam rasa bangga dengan diri yang kita dapat of course. Macam pagi tadi, one of my student, dia baca, she can read well, tapi dalam konsentrasi dia tu, sebab dia nampak huruf sod, huruf tu ta, sod mati di atas tas. 2 bunyi. Ta dengan sod. Ta maharaj ni kat sini. Sod maharaj ni kat belakang gini. Ta. Ta. Tapi sebab dia baca tu agak laju, dia bunyi tos. So bila tanyanya kenapa bunyi tos, dia kata sebab mind dia ta tu terpengaruh dengan sod. Sod kan so. Jadi dia terpengaruh. So tos. So itu yang kita, bila kita faham, then you can tell your student, no. It's not to, it's ta. So tos. So dia ingat, ta kat sini, lepas tu dia sifat dia istifal, lembut. Betul. Kan? Dia sifat dia ham, sebab dia kalau mati dia at, macam tabat. Dia ham, tapi dia tak mati sini, dia hidup. Dia tak di atas ta. Jadi lembut, istifal, infitah, terbuka, ta. Bila dia kawan dengan sod tu tebat. So tos. Dia get the picture lah. Tapi kalau orang kata tak nak mengaji lah, tajwid nak baca saja, susah sikit lah Umi nak ngajar. Tapi itu dah diamanahkan, kena ajar jugalah. Siapa-siapa yang belajar dengan kita is our amanah. So we have to do our duty. You like it or not? Betul. Okay.
Itulah Itulah. insya-Allah. Okay. Alright. Alright, okay. Alhamdulillah, terima kasih semua kerana menyertai kelas percuma kelas asas tajwid kami untuk hari ini bersama Ustazah Aliza. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kelas percuma kami, boleh rujuki atau layari laman web kami di smartclass.com.my dan juga go to our Facebook page, and kalau awak terlepas menonton siaran langsung kelas percuma kami, boleh lawati page Facebook dan juga page YouTube kami. Okay, jadi esok kita akan ada kelas matematik KSSR bersama Cikgu Lo pada waktu 8.30 di Facebook page kami. Jadi adik-adik, ibu bapa dan penjaga di rumah, jangan lupa, dan kami akan jumpa anda esok. Okay, terima kasih Ustazah Liza. Terima kasih sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.